Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel gempak dan terkini. Sahabat-sahabat semua, pempengaruh ataupun influencer pro kepada pembangkang Perikatan Nasional. Ya, hari ini individu ini dikenali sebagai Didi Chronicle memohon maaf atas kebodohan kebangangan beliau memuat naik satu video yang boleh dianggap sebagai menghasut, menyentuh hal-hal sensitif 3R sahabat-sahabat semua. Dan walaupun beliau memohon maaf, apa respon ya rakyat Malaysia berkaitan dengan perkara ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita lihat respon daripada warga Maya ya menerima permohonan maaf daripada Didi Chronicle ini, tetapi mahu menggesa untuk laporan polis, kertas siasatan terus dilakukan ataupun disambung dan tidak diberhentikan begitu saja. Beri pengajaran kepada individu ini, itu antara kata-kata daripada warga Maya. Sebab kalau tidak diberi pengajaran, hari ini mereka mohon maaf, esok mereka akan melakukan lagi seperti mana yang dilakukan oleh kaki-kaki fitnah geng-geng daripada Perikatan Nasional ini. Dan terkini juga lah kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution, katanya KDN pantau isu enactment jenayah undang-undang jenayah syariah ini. Jadi yang pertamanya mari kita lihat kononnya apakah sebab yang dikatakan oleh individu yang dikenali sebagai Didi Chronicle ini selepas beliau memohon maaf. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan berita yang sepetik daripada Sinar Harian. Pempengaruh media sosial Didi Chronicle tampil memohon maaf berkaitan video parodi yang tular sejak Selasa lalu kerana didakwa mempersendahkan keputusan mahkamah yang membatalkan enactment kanun jenayah syariah. Didi Chronicle atau nama sebenarnya Didi Sulaiman, 43 tahun, mengakui kesilapan berlaku kerana terlepas pandang dan tidak berhati-hati terhadap fakta walaupun hanya untuk video parodi. Video parodi itu berunsur sindiran sahabat-sahabat semua. Ya, jadi kalau sebelum ini Tony Pua membuat sindiran berkaitan dengan keputusan membabitkan Najib Razak. Jadi hari ini walaupun parodi tapi ianya juga melingkupi kepada satu hasutan untuk menyemai kebencian, menghasut dan sebagainya. Jadi ya, parodi atau tidak parodi, apatah lagi ia menyentuh isu sensitif 3R. Ya, tindakan harus diambil terhadap individu. Itu pandangan saya sahabat semua. Justru atas kesedaran tersebut beliau bertindak memadam video berkenaan demi menghormati undang-undang. Sebelum dia post, dia tidak ingat pasal undang-undang. Sudah didapati membuat kesalahan, kesilapan sebegitu, barulah dia memadam dan memohon maaf. Memang bangang punya orang. Jadi sebenarnya saya tiada masalah dengan isu baru-baru ini, cuma risaukan masalah yang akan datang. Apabila undang-undang agama kita terkulai begitu saja, maka terhasillah video itu. Sekali lagi sahabat, menyentuh isu agama. Sedangkan apa yang berlaku seringkali sudah berapa banyak penjelasan, pencerahan. Undang-undang ataupun individu Nick Elin yang mencabar ini tidak mencabar ya undang-undang agama ataupun mahkamah syariah. Jadi sekali lagi dalam kesombongan di dalam permohonan maaf ini, ya patutlah ya rakyat ataupun rakyat Malaysia menggesa untuk siasatan diteruskan. Ya, kita boleh nampak sebenarnya kalau kamu nampak sahabat semua video beliau membuat permohonan maaf itu, beliau ketawa senyum-senyum, itu menampakkan ketidakikhlasan dan betapa ego dan sombongnya mereka sahabat semua. Mereka ingat begitu banyak followers, dia boleh buat sesuka hati. Negara kita punya undang-undang, dia sendiri pun tahu kononnya menghormati undang-undang. Tapi soalnya kenapa harus post video itu sebelum berfikir lebih dalam? Katanya saya tiada niat menghasut mana-mana pihak untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan peraturan, sebaliknya mahu menunjukkan situasi jika undang-undang syariah tidak diperkasakan, katanya menerusi satu hantaran di Facebook pada hari Rabu. Jadi sekali lagi ini adalah satu kenyataan politik. Kalau benar mereka mau memperkasakan Mahkamah Undang-Undang Syariah semasa PAS dan Bersatu dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan, kenapa mereka tidak melakukannya? Kenapa baru hari ini bangkit kononnya mau menjadi hero sahabat-sahabat semua? Ini satu perkara yang memalukan bagi saya, dan itu pandang pada hemat saya lah. Ya. Sebelum ini itulah di media sosial sebuah video yang berdurasi 3 menit 55 saat yang memaparkan tindakan
pempengaruh itu melakukan semula perbuatan minum arak dan berjudi yang tidak dikenakan hukuman. Situasi berkenaan mendapat kecaman warganet dan mahu pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap Didi Chronicle kerana sudah melampaui batas. Dan sesudah itu juga Angkatan Muda Keadilan Malaysia akan membuat laporan polis serentak seluruh Malaysia pada Jumaat ini, ya, esok, sekitar jam 3 petang. Bukan Jumaat ni, kalau esok itu daripada Parti Amanah. Jadi bagaimanapun Didi Chronicle bersikap terbuka menerima sebarang tindakan yang bakal diambil, namun berharap laporan dilakukan atas dasar menjaga agama dan perlembagaan, bukan kerana musuh politik. Ini bukan musuh politik, ini kerana adanya unsur hasutan, adanya menyentuh isu 3R, sahabat-sahabat semua, yang di Pertuan Agong Ketua Polis Negara Perdana Menteri sudah menggesa supaya isu 3R ini tidak dipolitikkan, tidak disentuh, apatah lagi seorang pempengaruh seperti individu ini. Jadi katanya untuk pemuda amanah, anda memang steady kerana cakna dengan isu agama dan undang sama dengan saya, tapi cara kita berbeza katanya. Cara dia menghasut. Ini yang tidak betul, menghasut, menyentuh isu sensitif, lepas tu menyindir, walaupun dalam video parodi, tapi ada sindiran di sana, sahabat semua. Jadi kalau Tony Phua sebelum ini yang saya katakan disiasat, hanya kerana sindirannya terhadap keputusan mahkamah terhadap Najib Razak, bukan keputusan mahkamah yang di Pertuan Agong, apatah lagi dengan Didi Chronicle. Jadi jangan double standard. Terus siasat, esok lakukan laporan-laporan sebanyak mana supaya individu yang sombong dan angku ini tidak lagi melakukan perkara yang sama. Sebab kita tahu modus operandi yang selalu digunakan oleh mereka ini adalah buat dahulu baru memohon maaf. Seperti mana yang dilakukan oleh mereka. Jadi cuma kali ini katanya ada kesilapan daripada pihak saya. Sebenarnya elok juga buat begini, sebab saya pun manusia, bukan selalu betul, dan kena ada yang mengingatkan, ujarnya pada itu juga turut mengingatkan orang ramai supaya tidak mengulangi kesilapan sama dan telah dilakukan dengan menjadikan video parodi sebagai bahan fakta. Tambah lagi selepas ini akan lebih berhati-hati. Sudah memohon maaf dia, tapi laporan polis, siasatan, tangkapan, bicara kalau ada, teruskan. Ini apa yang rakyat mahukan, sahabat-sahabat semua. Dan selain itu saya ingin juga memberikan satu kenyataan terkini daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai Menteri KDN. Katanya KDN akan pantau reaksi awam isu enactment Syariah Kelantan. Jadi pantaulah apa yang Didi Chronicle sini buat jangan biarkan, jangan tutup sebelah mata. Kalau kamu memantau, ini antara salah satunya isu yang dimainkan oleh pempengaruh daripada Perikatan Nasional. Jadi Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pemantauan berterusan terhadap reaksi awam berkaitan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pemantauan itu antaranya bagi perkara yang berpotensi menyumbang kepada situasi ketidaktenteraman awam. Ada satu sekarang, ingat, Didi Chronicle. Jadi katanya jika KDN dan polis mengesan reaksi berlebihan dan menerima aduan, polis melalui pasukan khas 3R khusus bagi menangani isu berkaitan penghinaan terhadap institusi raja, agama dan bangsa, dan akan segera siasat dan lengkapkan kertas siasatan dalam masa 7 hari sebelum diserah kepada pejabat peguam negara. Pemantauan secara berterusan akan dilakukan terhadap elemen yang menyumbang kepada ketidaktenteraman awam. Bukan istimewa untuk insiden ini sahaja, katanya kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan KDN di Putrajaya hari ini. Jadi sahabat semua, itu antara kenyataan terkini daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi kita harap Menteri KDN, Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak yang berkuasa mengambil tindakan tegas kepada pempengaruh daripada dari Perikatan Nasional. Saya tidak tahu nama ni, Didi Chronicle, situ saya kita tahu. Jadi kita harap walaupun dia memohon maaf, apa yang harus dilakukan, laporan polis esok di seluruh negara akan dilakukan, dan AMK juga akan melakukan pada hari Jumaat ini. Jangan beri peluang kepada individu-individu seperti ini. Kalau tidak, ia akan merosakkan lagi keharmonian negara apabila mereka menyentuh isu 3R, berbau hasutan,
Apalagi walaupun mereka mohon maaf, jangan bagi beruang. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu panas ini, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tepapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.